Assalamualaikum guys, welcome back. Video ni masa awalnya aku tengok memang ramai yang duk kongsi dekat Facebook especially, yang mana masa awal-awal keluar tu aku just tengok sekali lalu, aku tengok video tu tapi aku tak fikir untuk aku buat konten, aku just biarkan saja. Sebabnya aku tengok video yang viral tu dia sekerat-sekerat. Maksudnya kita tak tahu apa konteks asal video tu. Jadinya kalau kata kita nak ulas ataupun kita respon berdasarkan emosi ataupun feedback daripada netizen, daripada orang ramai, aku rasa tak berapa sesuai. The Prophet dia mengambil masa, mengambil space dan mengambil priority to work on himself. Dia sangat mendalami macam mana saya perbaiki diri saya sebagai seorang pemimpin Islam. Kemaafan dia datang lebih cepat, lebih senang. Di sebalik kemarahan, dia punya gentleness datang lebih senang. Itu adalah sebab dia telah invest kepada masa dan juga energi untuk work on himself, untuk belajar dengan lebih dalam lagi mengenai diri dia sendiri dan belajar macam mana untuk jadi pemimpin Islam yang lebih kuat lagi. Dan kalau saya cakap lebih kuat lagi, tidak ada kaitan langsung dengan macam mana lebih ganas lagi. Cumanya pandangan peribadi aku, bila kata aku tengok video ni buat kali pertama yang sekerat tu, aku tak nampak apa-apa masalah pun pasal individu ni dia tak berkata sesuatu perkara yang buruk pasal Nabi Muhammad SAW. Dan bila kata aku tengok makin lama makin menjadi-jadi, bila kata ramai duk kongsi dekat social media platform lain-lain, makanya aku pun carilah video penuh dia sebab aku nak tahu apa konteks asal video ni. Dan lepas tu aku pun jumpalah yang mana video asal tu berdurasi lebih kurang hampir 1 jam, dan aku pun spend lah masa aku 1 jam untuk menelaah video tu. Secara tidak langsung kita tidak dapat mengelak untuk membincangkan apa yang berlaku dari awal Ramadan sehinggalah ke detik ini. Ini mungkin satu fasa yang benar-benar menguji kita rakyat Malaysia, daripada isu stokin tertera kalimah Allah sehinggalah kepada rentetan yang lain. Asasnya video yang dikongsikan oleh netizen ni berasal dari satu video yang mana dekat situ ada discussion berkenaan dengan isu stokin bertulis kalimah Allah, dan dekat dalam program tu pun diorang membincangkan reaksi netizen berkenaan dengan hal ni. Ia merupakan satu test kepada kita untuk melihat sejauh mana kita boleh mengurus perbezaan ini. So asasnya video ni dia jadi perhatian netizen dan ramai yang kecap, ramai yang kritik disebabkan isi ataupun apa yang disampaikan oleh individu dekat dalam video tu tak kena dengan panelnya. Tambah pula bila kata individu ni dia sentuh pasal Nabi Muhammad SAW. The Prophet dia mengambil masa to work on himself. Jujurnya lah kan, aku tengok program ni selama 1 jam, tapi aku memang tak dapat nak tangkap sebahagian besar poin-poin yang cuba diulas ataupun disampaikan oleh panel-panel yang ada dekat dalam video tu. Tak tahulah, mungkin disebabkan dorang live dekat program TV, dekat stesen TV mainstream, official, makanya dorang terpaksa tapis banyak kata-kata dorang, jadinya apa yang dorang cuba sampaikan tu tak sampai. So ramailah yang duk cakap kata Astro Awani ni memang dah tak ada orang lain ke nak panggil. Kenapa Astro Awani panggil orang yang bukan ahli yang sesuai untuk bercakap pasal topik tu? Dan ada juga yang duk cakap non-Muslim jangan sentuh pasal Nabi kami. Kami tak ada pun bercakap ataupun bersembang pasal Tuhan ataupun dewa korang semua. Dan kalau kata korang tanya aku, pandangan aku, macam yang aku cakap tadi, aku tak nampak kenapa kita nak kena marah bila kata individu ni dia petik ataupun dia mention pasal Nabi Muhammad SAW. Sebabnya dia puji sifat positif yang ada dekat dalam diri Nabi Muhammad SAW. Dan plot twistnya, yang bercakap ni bukan non-Muslim, tapi yang saya faham mengenai Islam, agama saya sendiri adalah Islam, agama saya sendiri, agama saya sendiri. Islam adalah satu agama yang practice compassionate. so pasal dia sentuh sifat terpuji yang ada pada Nabi Muhammad SAW, aku tak ada masalah. Cumanya poin dia yang berkait dengan topik tu, iaitu berkenaan dengan KK Mat, aku tak setuju bila kata dia cakap KK Mat dah minta maaf. Diorang tak sengaja, jadinya kita diminta untuk move on. Terutamanya orang Melayu Islam, kalau dia nampaklah kan stokin yang ada Allah tu memang marah. Tetapi kalau kita kupas betul-betul apa yang terjadi, sebenarnya kekhilafan ataupun kejahatan. Tetapi sekarang ni daripada 13 Mac sudah ada ucapan maaf Datuk Seri KK Chai itu
minta maaf, we surrender, this is our mistake. Kalau kita nampak seperti itu, kita sebagai manusia, jangan kita cakap pasal agama lah kan, kita cakap sebagai manusia. Kita manusia ini memang akan melakukan kesalahan. Jadi macam mana boleh saya mengekspresikan diri sebagai manusia that is able to express myself through empathy. Untuk poin yang tu, aku memang tak setuju. Macam aku pernah cakap sebelum ni, golongan T20 memang tak setuju dengan apa yang kita buat sebabnya dorang pandang benda ni dari sudut pandangan seorang bos. Macam individu ni pun dia tak terkecuali juga sebabnya bila kata aku check background dia, rupa-rupanya dia seorang pengasas dan juga CEO sebuah syarikat. Yang kedua, walaupun aku kata bila dia sentuh pasal Nabi Muhammad SAW, aku tak ada masalah sebab dia puji sifat yang ada pada Nabi Muhammad, tapi aku tetap nak tegur juga adab dia bila kata dia mention Nabi Muhammad SAW. Sebelum aku tahu dia ni Muslim, aku tak ada masalah sangat. Tapi bila kata kau sendiri mengaku yang kau ni Muslim, makanya apa yang aku nampak, engkau sepatutnya tahu adab macam mana nak sebut ataupun macam mana kau nak address baginda Rasulullah. Janganlah nampak macam kau tak biasa sangat sebut. So basically yang pertama sekali, aku tak ada masalah bila kata individu ni dia mention dan juga dia puji sifat yang ada pada Rasulullah SAW. Cumanya aku rasa dia kena belajar tentang adab bagaimana untuk address Nabi Muhammad SAW. Pada sahabat-sahabat aku dekat sini, aku minta dekat korang jangan kita marah sangat bila kata orang petik pasal nama Nabi kita. Dia cuma puji dan sepatutnya kita doakan semoga dengan kekaguman dia pada Nabi Muhammad SAW akan terbuka hati dia untuk dapat hidayah dari Allah dan pakai tudung dan sebagainya. Dan yang seterusnya, aku nak kena tegaskan pada korang semua yang aku tak setuju dengan point dia bila kata dia pujuk kita untuk move on dari isu stokin yang tertera kalimah Allah tanpa tindakan yang tegas. Kena ingat, ada movement yang tuntut benda yang simple je dari KK Mat. Yang pertama sekali, notis permohonan maaf dari KK Mat tampal dekat semua cawangan KK Mat yang ada dekat Malaysia ni. Yang kedua, mansuhkan penjualan arak secara terbuka. Dan ketiga, bagi sumbangan kemanusiaan dekat saudara-saudara kita yang sekarang ni tengah berdepan dengan ujian yang getir dekat Giza. Dan untuk haters, aku nak maklumkan, baling-baling molotov benda semua ni untuk fitnah orang Islam tak termasuk dekat dalam tuntutan kita orang Sebab apa? Korang bayangkan, kita duk boykot Starbucks, kita boykot McD, kita boykot Subway dan sebagainya. Tapi ada tak korang dengar kes yang seumpamanya? Macam mana tiba-tiba yang kekebat ni boleh pula sampai 3 kejadian yang lebih kurang sama? Persoalan dia dekat sini, betul ke kita yang buat? I don't want peace. I want problems always. Dan of course, memandangkan prosiding mahkamah berkenaan dengan isu ni tengah berjalan, makanya aku doakan dan aku harap akan ada tindakan yang berat kepada mereka yang terlibat. Dan akhir kata pepantun, anak dara muka ketat, teruna tengok terus murung. Nabi Muhammad pemimpin hebat, nama disanjung, agama dijunjung. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Korang belanja aku RM6 je. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum. Mantap Pak Bo. Oh, sakit.